Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlin dan I'm your head coach di semanglegal.com. Semanglegal.com ni is a portal yang berkongsi tentang aspek undang-undang untuk bisnes khusus untuk usahawan. Jadi hari ni saya nak bercerita tentang menggaji pekerja. Right, sebab dalam video-video yang lain tu kita dah berbincang tentang menubuhkan entiti perniagaan. Jadi bila kita dah tubuhkan entiti perniagaan kita, kita dah memulakan perniagaan kita akan sampai satu tahap di mana kita memerlukan bantuan lah. Dan kalau kita nak buat semua benda sendiri, tak laratnya kan. Kalau kita nak kadang-kadang kita nak jual nasi lemak pun kiranya itu macam small business, tapi itu pun kadang-kadang tak larat nak buat sendiri kan, sebab banyak benda nak buat kan dalam menjalankan perniagaan ni. Jadi kita perlu menggaji pekerja. Tapi menggaji pekerja ni bukan satu yang mudah. Kita perlu tahu tentang tanggungjawab kita sebagai majikan dan juga hak pekerja kita. Jadi mula-mula kita kena tahu is that kita sekarang ada gaji minima. Gaji minima kita adalah 1,500, tetapi bagi IKS, industri kecil dan sederhana, diberikan kelonggaran sikit sehingga 31 Disember tahun 2022 untuk stay at the 1,200 gaji minima yang dahululah kan. Sebab yalah kan, lepas pandemik ni semua kan bukan senang kita nak bayar gaji pekerja kita 1,500 dalam pada kita nak build back business kita semua. So kita IKS diberi kelonggaran sehingga end of the year kan untuk maintain gaji 1,200 sebagai gaji minima. Tapi yalah, masalahnya is that bila kita offer orang gaji 1,200, orang tak nak pula kerja dengan kita. Sebab orang lain offer dia orang 1,500. So itu adalah satu business decision lah yang kita kena buat. So kalau kita nak menggaji pekerja, kita kena tahu tentang Akta Kerja 1955. Kenapa? Sebab kan pekerja kita tu kan, apa yang kita perlu bagi pada pekerja kita, hak-hak dia termaktub di dalam Akta Kerja 1955 tu. Kalau gaji pekerja kita tu 2,000 dan ke bawah. Ya, jadi kalau pekerja kita bayar gaji dia 2,000 dan ke bawah, dan kalau dia bekerja dalam bidang manual, laborers ke, alright, dan ataupun dia pemandu kenderaan, pemandu bas ke, pemandu lori ke, bawa forklift ke, ataupun dia bekerja di atas kapal, kategori-kategori pekerja ni dan hak-haknya ada di dalam Akta Kerja 1955. Kalau pekerja kita tak masuk dalam kategori yang saya katakan tadi, ataupun gajinya lebih daripada RM2,000, itu kita boleh berunding dengan pekerja kita tentang hak-hak yang nak diberikan kepada dia. Tapi kalau dia masuk dalam kategori yang dilindungi oleh Akta Kerja tu, kita kena bagi semua hak-hak dia yang ada dalam Akta Kerja tu, termasuk cuti dia, kan macam mana nak bayar overtime dia, kan macam mana nak tamatkan perkhidmatan dia, semua kena ikut itu. Ya, dan semua kena ikut, dan kita tak boleh tanya dia, oh kan you nak cuti berapa, kan bagi you cuti ni kurang daripada yang ada dalam Akta Kerja tu. Kita tak boleh buat macam tu. Kita kena follow betul-betul follow apa yang kita kena bagi pada dia, apa hak-hak dia dalam Akta Kerja 1995 tu. Dan kalau kita nak bagi lebih, boleh. Kalau cuti dia dalam Akta Kerja tu 8 hari setahun, tapi kita baik hati nak bagi dia lebih annual leave, itu tak apa. Tapi tak boleh bagi kurang, macam mana pun dia setuju. Okey, jadi kita kena familiar dengan Akta Kerja 1955 tu untuk semua pekerja kita yang bekerja dalam bidang manual tu kan, ataupun 2,000 ringgit salary and below. Okey, so bila kita dah kita nak menggaji pekerja, the first point is that mula-mula kita interview lah. Lepas interview kita dah agree nak offer kan orang ni bekerja dengan kita. Kontrak antara kita dan pekerja kita tu selalunya comes in the form of surat pelantikan pekerja ataupun letter of appointment. So letter of appointment ni selalunya dikeluarkan oleh syarikat kita kan, ataupun perniagaan kita dalam atas letterhead kita, di mana kita offerkan orang tu kan pekerjaan di syarikat kita. Dan kalau dia setuju tentang terma-termanya, dia akan sign kat bawah.
Bila dia sign kat bawah, accept terma-terma tu, itu dikira sebagai kontrak kita dan dengan pekerja tu. Dan jangan lupa stampkan RM10 untuk kontrak ni. Jadi dalam kontrak perkhidmatan ni, kita masukkan dalam tu of course nama-nama pihak, nama syarikat kita, nama pekerja tu yang dalam surat tu, dan kita masukkan terma seperti apa dia, scope of work dia, kerja dia apa, kan gaji dia berapa, tempoh perkhidmatan tu berapa, ada tak tempoh percubaan, probationary period, alright, dan working hours dia macam mana, dekat mana lokasi pejabat, right, dan kalau nak tamatkan perkhidmatan macam mana. So semua tu akan dimasukkan di dalam surat ni tadi, surat pelantikan pekerja, dan bertindak sebagai kontrak di antara majikan dan pekerja. So as we said just now, lepas tu you have to give the pekerja semua hak-hak dia kan, seperti dalam akta kerja, in terms of apa ni, cuti, overtime, and then dia punya working hours semua. And majikan mempunyai tanggungjawab membayar caruman kepada KWSP. Ini penting ya, sebab a lot of majikan tak tahu ataupun buat tak tahu tentang hal ini, sebab it's a lot of cost involved. So if you think about it, kalau kita menggaji pekerja kita RM1,500, kalau kan dia masuk kena bayar apa ni, KWSP, dia ada cost involved. Maknanya kita kena bayar, kalau majikan 13%. 13% caruman kepada KWSP based on the salary. Tapi the pekerja pun kena bayar. Pekerja pun dia kena mencarum 11% kepada KWSP. Jadi 11% ni ditolak daripada gajinya, dan kadang-kadang pekerja kita yang selalu bagi tahu kepada kita yang dia tak nak kita kan tolak 11% untuk bayar KWSP. So sebenarnya kalau ikut undang-undang kan, kita tak perlulah tanya pekerja kita sama dia nak deduct 11% atau tidak, kan, sebab itu memang mandatory, statutory requirement yang kita kena bayar KWSP, bukan saja majikan tapi pekerja. So 11% caruman daripada pekerja ni, kan sekarang ni kan ada kelonggaran sikit sebab lepas pandemik ni kan kerajaan nak memberi pekerja lebih disposable income lah. So ada kelonggaran sikit, so now pekerja boleh bayar 9% kan, tapi selalunya is about 11%. So itu adalah satu statutory requirement yang perlu kita bayarkan kepada KWSP, dan juga kena bayarkan insurans pekerja kepada Perkeso. Alright, SOCSO kan kalau Englishnya lah. Jadi benda-benda ni kita kena tahu bila kita menggaji pekerja. Kita tak boleh nak ambil pekerja kan main suka hati aja kan, tak bayar tak bagi dia hak-hak dia. So I hope that the next time you menggaji pekerja, ataupun kan dengan pekerja yang kita ada sekarang kan, betulkan balik semua ni dan ikut apa yang saya dah share tadi, right? So that's all I want to share for today. So saya harap you will all war-warkan tentang semallegal.com kepada rakan-rakan usahawan di sana, supaya kita dapat sama-sama meningkatkan pengetahuan undang-undang untuk bisnes dan membina komuniti usahawan celik undang-undang. So that's all for now. See you next time. Bye.